Menurut Abdul Rahman Haji Abdullah, perkataan falsafah berasal daripada beberapa perkataan asing, iaitu philo bermaksud cinta dari istilah Yunani dan sophos bermaksud hikmah atau kebijaksanaan. Jadi, gabungan kedua-dua perkataan ini membawa maksud kepada cinta kepada kebijaksanaan atau love of wisdom dalam bahasa Inggeris. Manakala, berdasarkan Kamus Pendidikan 1979, pendidikan bermaksud suatu proses menyeluruh yang bertujuan untuk memperkembangkan kebolehan dan tingkah laku manusia. Pemikiran falsafah yang dipilih berkaitan isu semasa ialah falsafah pendidikan kebangsaan yang menjadi garis panduan bagi semua aktiviti pendidikan di negara Malaysia. Kewujudan FPK secara tidak langsung menenjakkan negara Malaysia untuk duduk sama rendah berdiri sama tinggi dengan pendidikan di negara-negara membangun yang lain. Menurut laman web KPM, pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berupaya mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Pemilihan tajuk pandemik COVID-19 merubah sistem pendidikan adalah untuk memberi pendedahan kepada orang ramai berkenaan perubahan sistem pendidikan negara Malaysia oleh kerana COVID-19. Perubahan yang berlaku terhadap sistem pendidikan di negara kita sudah semestinya didorong oleh situasi pandemik COVID-19 yang telah melanda dunia. Oleh itu, kelebihan dan kekurangannya perlulah dikenal pasti untuk memastikan agar hanya sistem pembelajaran yang efektif sahaja diberikan kepada para pelajar. Antara kelebihan yang dapat diperolehi hasil dari pembelajaran secara dalam talian ini ialah pelajar mampu untuk mengasah kemahiran dalam penggunaan ICT. Hal ini kerana para pelajar akan menghabiskan masa mereka di hadapan komputer riba dan segala latihan dan urusan yang berkenaan dengan institusi pendidikan mereka dijalankan sepenuhnya dalam talian. Menurut Arwan Syakirin 2021, terdapat sebanyak 68.3% pelajar yang bersetuju bahawa pembelajaran secara dalam talian ini dapat membantu kecanggihan mereka dalam penggunaan platform elektronik pada masa yang akan datang. Keadaan ini telah memaksa mereka untuk mempelajari selok-belok teknologi maklumat ini, merujuk kepada Muhammad Amzir 2020. Selain itu, pembelajaran secara atas talian sudah semestinya menjimatkan kos, terutamanya dari segi kos sara kehidupan di universiti, makanan dan tempat tinggal, terutamanya bagi pelajar tahun kedua yang menyewa di luar. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Pujut, Dr. Ting Tiong Chun, kaedah ini dilihat bukan sahaja mampu meningkatkan kemampuan pembelajaran generasi muda dalam kelas, malah mampu menjimatkan kos. Dari Utusan Borneo Online 2021. Seterusnya, persekitaran yang kondusif dan selesa juga merupakan antara kelebihan yang dapat diketengahkan. Hal ini kerana terdapat ramai pelajar yang mempunyai tempat belajar sendiri di rumah masing-masing yang mampu untuk meningkatkan semangat mereka dalam menghadapi norma baru ini. Mereka juga hanya perlu memastikan keadaan gadget seperti komputer riba, komputer, telefon pintar mereka berada dalam keadaan yang baik serta mempunyai rangkaian jalur lebar yang kuat. Pergerakan yang terhad tidak akan membuang tenaga mereka, menyebabkan kerja dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Antara kesan-kesan negatif yang kita dapat lihat dari perubahan sistem pendidikan ialah: pertama, pelajar tidak mampu untuk memberikan fokus yang sepenuhnya terhadap pembelajaran atas talian. Apabila pembelajaran atas talian dilakukan, perbuatan mereka terselindung di balik papan skrin yang sentiasa berada di mod senyap dan kamera tertutup mengakibatkan mereka sering ketinggalan apa yang dipelajari. Seterusnya, pelajar yang mempunyai masalah rangkaian internet. Masalah ini hadir akibat hujan yang terlalu lebat ataupun pelajar yang menetap di kawasan pedalaman. Terdapat juga beberapa pelajar yang tidak mampu untuk membeli data internet untuk pembelajaran mereka. Akhir sekali, pelajar yang menghidap penyakit mental seperti stres dan anxiety. Ini adalah kerana mereka sering menghadap skrin pada jangka masa yang lama sehinggakan mereka berasa letih, mental dan fizikal. Terdapat pelbagai cabaran yang perlu dilalui oleh pendidik, ibu bapa dan pelajar itu sendiri. Antaranya, tiada peranti dan jaringan internet yang sempurna. Berdasarkan tinjauan, peratusan pelajar yang mempunyai peranti seperti telefon pintar dan komputer riba di rumah adalah sedikit. Tambahan lagi, capaian internet yang lemah juga memberi sedikit sebanyak masalah kepada mereka untuk mengikuti PDPR yang ditetapkan. Selain itu, terdapat juga cabaran lain yang dihadapi oleh mereka di mana persekitaran pembelajaran yang kurang kondusif. Ini kerana kebanyakan antara mereka tidak mempunyai ruangan belajar yang sesuai. Perkara ini bukan sahaja sukar buat para pelajar, namun ia juga memberi kesan kepada guru yang mengajar terutama di kawasan pedalaman. Di samping itu, ia memberi cabaran kepada para pendidik dalam mengekalkan tahap keberkesanan penyampaian pengajaran dan pembelajaran yang tinggi. Ini kerana belajar lebih cenderung kepada sesi pembelajaran secara bersemuka. Kerana kelas yang berpanjangan di atas talian tanpa sebarang aktiviti menyebabkan pelajar mudah mengantuk dan kurang daya fokus.
Pelbagai alternatif yang boleh dijalankan untuk mengatasi masalah tersebut antaranya, Kementerian Pendidikan Malaysia perlu menyediakan kemudahan gadget dan internet kepada pelajar yang tidak berkemampuan supaya mereka dapat mengikuti pembelajaran dengan mudah. Pelan internet percuma juga diberikan kepada pelajar di semua peringkat supaya pembelajaran berjalan dengan lancar. Yang kedua, pelajar seharusnya kreatif dalam mencari persekitaran belajar yang kondusif. Dalam hal ini, keluarga memainkan peranan yang penting untuk memastikan persekitaran yang selesa dan tenang kepada pelajar seperti menyediakan rak buku, meja belajar dan sebagainya. Ibu bapa juga mestilah sentiasa berpesan kepada anak-anak supaya tidak bising semasa proses pengajaran dan pembelajaran di rumah. Akhir sekali, pihak sekolah juga bertanggungjawab dalam mendapatkan solusi supaya aktiviti pembelajaran di rumah menjadi lebih ceria dan tidak membosankan. Antara langkah yang boleh diambil ialah para guru boleh mengubah strategi dan memvariasikan cara penyampaian ilmu melalui slide dan video. Selain itu, kuis juga boleh dijalankan dalam aplikasi-aplikasi kuis online seperti Kahoot dan Quizizz supaya dapat menarik perhatian pelajar. Kesimpulannya, tindakan yang proaktif daripada pihak kerajaan dalam aspek pendidikan memberi impak positif kepada masa depan rakyat dan negara di mana perubahan sistem pendidikan ini membuka jalan kepada Malaysia ke arah lebih moden dalam bidang teknologi. Hal ini sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan iaitu suatu usaha berterusan dalam memajukan potensi diri dengan melahirkan individu yang seimbang dari sudut emosi, intelek, rohani dan jasmani. Sebagai rakyat yang bertanggungjawab, kita mestilah mematuhi arahan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan untuk kebaikan kita bersama. Sekian, terima kasih.